Kita juga pada malam ini mempunyai tetamu jemputan untuk kita berbincang dan berbicara tentang evolusi seni, yang mana kita jemput khas daripada salah seorang penggiat ataupun penggemar yang meminati bidang hiasan dalaman, iaitu Nick A. Ramlee. Assalamualaikum dan apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat. Semangat hari ini ya. Ya, semangat. Masih terima kasih ya kerana sudi meluangkan masa bersama kami di waktu tengah malam ini sehingga jam 2 pagi nanti, insya-Allah, untuk kita berbicara tentang perkhidmatan yang diberikan ataupun seni di dalam hiasan dalaman, yang saya rasakan telah berlaku satu evolusi kalau dibezakan mungkin 15 tahun sebelum ini, di mana perkembangannya juga dilihat amat drastik sekali ya. Ya, saya. Dan mungkin boleh anda ceritakan sedikit ya latar belakang anda sebelum terlibatnya secara serius dalam bidang hiasan dalaman ini, Nick. Alright. Sebenarnya dari kecil lagi saya ada minat dalam penghiasan dalaman ini. Bermula dari umur 10 tahun. Ya. Melihat ibu saya yang selalu menukarkan hiasan rumah dari semasa ke semasa. Jadi lepas itu saya pun berminat. Saya lebih suka tengok benda itu selalu bertukar lah di dalam rumah. Memang ibu terlibat dalam bidang ini atau bagaimana? Ibu tidak, tapi saya rasa memang dah minat dia, tapi dia tidak membuatnya sebagai career. Lepas tu saya juga pada 10 tahun diberi aquarium as a gift, birthday gift. Lepas tu abang saya lah asyik tukar-tukar ya dalam hiasan tu, jadi saya pun berminat. Jadi dari situ saya kata kalau boleh tukar aquarium punya hiasan dalaman, why not buat untuk rumah. Jadi bila dah masuk tingkatan menengah tu, kita ambil kelulusan yang swasta, yang untuk lebih formal, pendidikan itu. Jadi kita cubalah kita punya idea kat rumah dahulu. Bercakap tentang pendidikan formal, di mana Nick mendapat pendidikan formal? Saya pertama sekali lepas SPM, abang ipar saya lah, Mahir, dia yang mengontak saya untuk in Malay? Hubungi. Ya. Hubungi. Ini Nick ni muka pun dah macam Mak Saleh ni. Okey, hubungi ya, college swasta tu. Jadi saya dengan bapa saya pun pergi masuk college tu, belajar selama setahun setengah, mendapat pendidikan diploma. Lepas itu saya bekerja sekejap di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian saya rasa tak cukup hanya dengan diploma. Jadi saya rasa lebih baik mempertinggikan peningkatan pereka hiasan dalaman ini. Jadi saya berpindah ke United Kingdom pada tahun 91. Belajar, buat freelance, work placement, sampailah ke tahap master level. Saya. Itu antara sedikit latar pendidikan berhubung tetamu jemputan pada malam ini untuk kita membicarakan berhubung seni hiasan dalaman. Sebenarnya Nick, apa yang mendorong minat anda ni sebenarnya? Sebenarnya jiwa saya memang minat pada seni. Jadi tak ramai orang meminati penghiasan dalaman. Kalau kita fikir-fikir pada zaman saya habis SPM ya, ramai orang nak jadi arkitek, doktor. In fact, interior designer line ini merupakan kategori ketiga saya dalam subjek untuk jadi sebagai pekerjaan. Pertama doktor haiwan, sebab banyak ada aquarium, itik-itik besar kecil, dan pensyarah. Kedua pensyarah lah. Kedua pensyarah. Tapi itu pun boleh jadi lagi. Lepas tu minat bila dah masuk sekolah tu, kita tahu apa yang kita nak. Ya, dari bila dah sampai umur 14 tahun itu, minat saya memang begitu mendalam lah. Jadi kita jumpa cikgu yang mana patut. Kalau nak masuk mara, mana kita patut ambil subjek-subjek kat sekolah. Jadi subjek lukisan, ya. Jadi itulah, lepas itu saya terus berminat. Itu antara dorongan minat anda untuk terlibat secara lebih. Saya pun dah tersasul macam Mak Saleh. Lebih serius di dalam bidang di dalam bidang ini. Lama tinggal di luar negara? Dari tahun 91.
Ada satu masa tu saya tak dapat balik sebab bekerja. 5 tahun saya rasa saya tak dapat balik. Lepas tu sekarang ni saya balik lebih kurang 2 tahun, 2 kali setahun lah. 2 kali setahun. Ya, dalam setahun tu 2 kali. Okey, 2 kali setahun, betul. Betul. Okey, bercakap berhubung kerjaya di luar negara, mungkin boleh ceritakan berhubung ini. Ada hubung kaitnya dengan kerjaya yang anda lakukan sekarang. Silakan. Bagi saya tak puas hati dengan satu kerja je. Satulah saya kena buat freelance dan ada kerja lain yang saya buat juga. Creativity tu penting. Ramai designer. Memang ramai pelajar-pelajar yang nak jadi designer, baik fashion, architects ataupun interior design. Tapi the creativity yang terselah dari segi naluri kita sendiri itu adalah dilahirkan. Sebanyak juga dengan penyanyi ke dengan sesiapa, dilahirkan. Jadi ilham itu ataupun kreativiti kita yang dikurniakan oleh Allah, kita harus mengeluarkanlah segala-galanya. Alhamdulillah. Keluarkan segala-galanya. Kita nak tanya juga berhubung dengan pameran ataupun sumbangan ataupun apa orang kata kepuasan yang telah dicapai oleh Nick ini. Mungkin dalam bentuk pameran yang telah dibuat ataupun projek-projek mega yang telah anda sumbangkan. Apa antaranya? Pertama sekali ialah masa saya college. Pameran pertama saya pada tahun 80-an itu merupakan pameran college work. Itulah merupakan pertama kali saya berinteraksi dengan orang luar, rakyat yang berminati interior design. Dari situ juga saya dapat interview dan juga dapat kerja. Lepas itu di London pula, pertama kali pameran saya merupakan award show saya pada tahun 2005, di mana saya mendapat tempat yang kedua untuk pemilihan rakyat. Bukan judges tapi pemilihan rakyat. Pemilihan rakyat, orang yang datang. Undian awam. Ya. Itu saya rasa begitu bangga kerana saya seorang sahaja yang membuat freelance, menggunakan duit sendiri, tenaga sendiri. Orang pun tak kenal saya sangat masa tu. Magazine pun tak kenal. Jadi untuk mendapat sponsorship itu amat sukar. Jadi kita kena tebang muka lah. Tapi berjaya lah. Berjaya. Company saya sendiri pun sponsor saya. Jadi alhamdulillah lah. Okey, kita bercakap berhubung dengan hiasan dalaman. Mungkin ada sesetengah pendengar ni tidak berapa jelas tentang hiasan dalaman. Apa sebenarnya? Mungkin boleh Nick definisikan berhubung hiasan dalaman ini. Banyak orang bila ingat hiasan dalaman, diorang ingat curtain kita bunga-bunga, kerusi kita warna merah. Yang sebenarnya bukan. Itu semua adalah psikologi yang interior designer harus guna juga. Hiasan dalaman yang sebenarnya interior design atau hiasan dalaman sebenarnya banyak kategori. Kita ada banyak kategori yang kita guna. Yang saya akan luaskan ialah melalui space ataupun ruang rumah kita. Dalam measurement each room, bilik ruang tamu kita harus mengambil perabot-perabot yang bersesuaian dengan ukuran bilik. Warna-warna yang bersesuaian dengan jiwa seseorang. Bila kita design juga, kita harus fikir itu adalah tempat kita. Jadi kita design untuk kita sendiri tapi dengan nasihat pakar. Jadi saya sebagai seorang interior designer, saya akan menasihati pelanggan-pelanggan saya mana yang patut diguna, dan juga bila kita guna warna yang tertentu, cara pesusunan yang rapi, saya rasa penghidupan seseorang individu itu juga berubah. Sebab aturan cara peningkahan perjalanan beliau lebih selesa dari apa yang diorang aturkan sendiri. Okey, kita lihat dalam bidang ini tidak ramai yang, mungkin ramai yang berminat tetapi tidak ramai yang berjaya mencapainya seperti apa yang Nick capai sekarang. Apakah bidang pekerjaan ini tidak ada jaminan hidup ataupun ia memerlukan satu pengorbanan yang besar, terutama dalam hal wang ringgit untuk mencapai sesuatu kejayaan yang boleh dibanggakan? Saya rasa saya pun masih belum berjaya lagi. Saya banyak lagi yang saya nak buat yang masih tak puas hati. Tapi alhamdulillah lah, dah masuk a few magazines kat sana. Syukur alhamdulillah sebagai rakyat Malaysia. Dia banyak kompetitif interior design ni.
terlalu ramai yang meminatinya dan mahu melakukan sebagai kerjaya. Jadi hanya saya rasa kalau bernasib baiklah. Sekali kita dah masuk pintu yang pertama itu, jadi kita akan berjaya. Ada juga designer-designer yang bagus masih struggle. Masih kadang-kadang bila kerja tu, itu je kerja yang buat. Kebanyakan sekarang pula company kita banyak hanya menggunakan AutoCAD technician. Saya juga kadang tengok macam nak cari kerja baru ke apa, semuanya AutoCAD technician. Jadi sesiapa pun boleh buat itu. Kalau boleh guna AutoCAD, semua boleh design AutoCAD. Jadi creativity itu penting. Jadi it's a very competitive world. Once you dah dapat idea you, bila orang tengok idea you, dari mulut ke mulut, jadi you akan berjaya lah. Alhamdulillah. Okey, tadi bercakap berhubung dengan majalah di mana hasil kerja anda juga pernah diterbitkan di majalah-majalah antarabangsa. Ya, mungkin boleh perjelaskan sedikit di mana agaknya majalah itu. Okey, majalah itu berada di United Kingdom lah. Tajuknya Concept for Living. Concept for Living. Dia orang juga ada website mereka sendiri. In fact, dalam website itu ada juga interview saya, video klip saya semasa award show saya yang baru-baru ini di masa bulan Jun. Jadi siapa yang teringin nak tengok tu bolehlah tengok ya. Okey, kita nampaknya ada seorang pemanggil. Dan hello, Cik Azira. Hello. Ya, Cik Azira dari Ceras ya. Ya. Silakan untuk bercakap dengan tetamu jemputan kami pada malam ini, Nick A. Ramlee. Okey, terima kasih. Ya. Hello. Hello. Ya. Encik Nick. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Saya ada dua soalan untuk Encik Nick. Ya. Ya, yang pertama, nampaknya dah kerja lama kan di United Kingdom? Ya, saya. Tak ada harapan ataupun terfikir ke nak balik bekerja atau membuka company di Malaysia, memandangkan Cik Nick telah mencapai satu tahap yang agak memuaskan lah untuk orang Malaysia di kota London kan? Ya, ya. Yang keduanya, adakah Cik Nick berminat untuk involve dalam program rancangan TV, for example yang involve interior design lah? Seperti yang rancangan Eric, Kasar Impian. Kasar Impian. Ya. Oh, ya. Okey. Okey, terima kasih Cik Terima Azira kasih. ya kerana sudi memanggil. Baik. Tadi dia bertanya soalan pertama, tak ada ke cita-cita ataupun hajat di hati pulang ke Malaysia dan membuka syarikat di sini? InsyaAllah satu hari nanti itu yang saya selalu balik. Jadi bila kita balik, kita tengok apa perkembangan yang terbaru di Malaysia. Saya sudah pasti Malaysia juga begitu membangun sekali dengan penghiasan dalaman. Rancangan TV di Malaysia pun ada juga, tapi masih tak banyak. InsyaAllah dalam masa terdekat ni mungkin saya pun dah beli property kat sini, mungkin saya akan balik. London dan Malaysia tak jauh, hanya 12 jam perjalanan sahaja. Tak jauh. Tak jauh, saya dah biasa dah travel kat sana pun saya banyak travel. Melalui TV tu ada janji tinggal janji TV di United Kingdom selepas show saya. Tapi kalau ada producer yang dengar malam ni untuk rancangan di Malaysia, apa salahnya? Saya memang berminat jugalah. Mungkin boleh bentuk satu lagi Kasar Impian versi yang kedua. Boleh. Bersama dengan Nick A. Ramlee. Ya, mesti hit punya. Okey, bila bercakap tentang keinginan untuk pulang ke Malaysia, dah cukup ke pengalaman yang ditimba dari luar negara ni? Saya rasa sebagai seorang individu yang kreatif, ya, saya harap saya begitu, segala pengalaman tidak puas. Kita sebagai insan yang kedir, setiap pengalaman yang kita alami harus kita pelajari, ya. Dengan pengalaman itu juga saya juga berminat nak jadi lecturer jemputan untuk marah ke ITM, ya, untuk meluangkan pengalaman saya kepada pakar-pakar, adik-adik yang baru nak berjinak-jinak dengan rancangan pekerjaan interior designing inilah. Okey, bercakap tentang soalan Cik Azira dari Ceras tadi, dia kata tidak timbulkan minat untuk terlibat di dalam program reality television seperti Kasar Impian. Bagi anda mungkin boleh memberi pandangan tentang program reality TV Kasar Impian itu. Kasar Impian, ya. Rancangannya bagus. Di UK very popular rancangan macam tu. Saya rasa Malaysia juga harus ada rancangan-rancangan lain yang lebih hebat ke. Saya rasa designer tu bernama Eric Leong. Eric Leong. Beliau seorang individual yang kreatif. Manalah tahu kalau ada rezeki boleh bersaing dengan dia dalam rancangan saya sendiri ke. Okey, insya-Allah. Dan kalau diberi peluang lah untuk menerbitkan konsep yang bagaimana, Nick?
rasakan sesuai di Malaysia ini? Konsep tu mesti bersesuaian di Malaysia, tapi yalah demi copyright control tu, idea tu tak boleh lah diluahkan. Tapi saya sebenarnya pasti saja nak saya pasti ia akan menjadi begitu hebat ya, sebab saya banyak idea, dan juga saya rasa ia mempelajari apa itu interior designer. Bukan sahaja ambil bilik jadikan cantik. Saya nak penonton-penonton memahami apa sebenarnya interior designer, sebab ramai yang tak faham lagi. Sebenarnya tak semestinya kita perlu berbelanja untuk nilai yang tinggi untuk mencantikkan hiasan, kan? Tidak. Ramai orang ingat kita kena ada duit yang banyak. Kita boleh guna furniture kita sendiri. Jadi interior designer akan mengguna apa yang dah ada, mencantikkan lagi. In fact, projek terakhir saya adalah projek freelance. Beliau adalah seorang yang ada limit lah dengan pembelajaran duit ya. Jadi saya rasa tak apa, boleh ambil saya. Kita akan gunakan apa yang ada dengan barang-barang kecil-kecilan yang kita akan bagi idea, macam warna ke, wallpaper ke. Itu juga akan keluar dalam magazine. Saya rasa bulan Februari ataupun Mac nantilah. Nak menunjukkan seorang designer juga boleh menggunakan barang-barang yang dah ada, tua ataupun baru, kita gunakan, kita bagi cantik. Okey, kita tadi sebenarnya dah bukan tersasar, tapi kita dah melebihi apa yang kita ingin perkatakan. Di mana kita nak tanya balik penglibatan awal saudara Nick. Mungkin mula-mula untuk terlibat di dalam bidang ini, mungkin timbul rasa di hati keyakinan tu tidak ada, atau bagaimana? Apabila mula terfikir untuk menceburi bidang ini secara serius. Ada tak rasa, boleh ke aku ni mencapai tahap yang sebegini, atau bagaimana? Masa kita belajar tu, kita tak terfikir ni semua ya. Kita hanya buat kreatif. Tapi bila kita dah bekerja, kreativiti kita itu akan terjejas jugalah. Sebab semuanya budget ya. Sekarang ni pun ada yang seperti untuk melahirkan perkataan kemandulan minda. Berlaku ke kemandulan minda dalam interior design? Kemandulan minda? Maksudnya dah hilang idea? Oh, hilang idea. Tak akan hilang idea. Tak akan hilang idea. Tetap ada. Hanya kadang-kadang tu kreatif lah. Kita kadang-kadang kita dah guna idea tu, kita teringin nak guna balik, tapi kita kena tukar balik. Research itu penting. Saya dapat research saya ataupun idea-idea saya dari pembacaan majalah. Kita keluar, kita tengok dari segi lagu, segala-galanya lah. Sekarang ni saya dalam bilik ni ya, hitam, merah, cermin, lampu-lampu, very very nice interior design dalam ni. Jadi saya pun dah dapat idea. Okey, bagi rating. Kalau 0-10 berapa rating dalam ni? Yang ni, ini kali pertama saya dalam studio. Dan juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Vinodita Uji Rashid yang memperkenalkan saya ke sini. Macam aquarium, very modern, cantik ya. Konsep ini bersesuaian untuk konsep di club. Ya, bersesuaian sangat untuk club malam. Sebab yalah, saya keluar juga ya. Sebab nak cari idea semua ya. Jadi memang konsep ni macam konsep club malam lah. Okey, terima kasih di atas komen anda. Terima kasih. Dan saya akan utarakan komen anda kepada pengurus saya. Ya, siapa design ni? Ya. Kita akan nak bertanya lagi beberapa soalan sebelum kita menantikan Buletin 24 di puncak waktu nanti. Di mana setiap penghias dalaman dia mempunyai minatnya yang tersendiri. Ada yang konsep ala Bali lah, Mediterranean lah. Saya pun tak berapa pasti, banyak lagi lah. Bagi Nick sendiri bagaimana? Saya contemporary, tapi saya guna juga barang-barang lama. Ya, itu untuk saya sendirilah. Tapi kalau untuk klien saya ataupun pelanggan saya ikut apa yang mereka nak. Diorang akan bagi apa yang diorang nak. Kadang-kadang kita kena tahu juga bila diorang balik rumah tu, ke mana diorang pergi terus. Terus ke bilik tidur ke, terus ke bilik air ke. Kita kena jadi begitu rapat sekali lah dengan pelanggan kita. Ada juga pelanggan yang kita rasa kita tidak boleh bersehaluan. Jadi separuh designer boleh menolak pelanggan, tapi kita yang kecil-kecil ni tak boleh. Jadi kita buat apa saja dia nak. Apa yang dia orang katakan, yang dia orang inginkan, akan cuba dipenuhi. Kita akan cuba. Kalau tidak bagus, kita akan nasihatkan dia orang dan bagi tahu dia orang konsep yang lain lah. Jadi 2 options. And then budget dia orang juga kita akan imbangkan lah budget dia orang, kita design macam tu.
Okey, saudara, kita sebenarnya bersama dengan Nick Ramli untuk kita berbicara tentang seni hiasan dalaman kerana beliau ini memang seorang yang berpengalaman, juga mendapat pendidikan sehingga ke peringkat master katanya tadi di dalam bidang hiasan dalaman. Akan kita sambung bicara wara kita pada program malam ini selepas Buletin 24 di jam 1 pagi nanti. Radio 24 sebenar dan semasa, waktunya sekarang 1.16 minit pagi. Masih lagi bersama saya, juga tetamu jemputan pada malam ini untuk program ataupun slot Evolusi Seni yang akan ke udara sehingga jam 2 pagi nanti bersama dengan Nick Ramli, iaitu penghias dalaman ataupun mereka pakar penghias dalaman. Boleh saya katakan pakar ya? Boleh. Boleh. Tadi juga ya, our DJ tanya berapa nombor dari 0 hingga ke 10. Kita nak bagi bilik ni. Saya bagi nombor 10 sebab
colornya mengikuti selera color logo company Radio 24 dan juga kerana studionya kecil tapi desainnya membuat biliknya rasa besar. Sayangnya penonton tak dapat tengok lah, pendengar tak dapat tengok, tapi tingkap-tingkap bulat-bulat ni separuh orang kata macam aquarium, tapi saya rasa bulat-bulat tu menampilkan bagi saya punya inspirasi mungkin menampilkan piring hitam zaman-zaman dulu, CD ataupun kaset mungkin. Wah. itu Itulah saya rasa. Ilham salah seorang pakar penghias dalaman. Dan kalau pendengar nak mendapatkan konsultan ataupun perunding, mendapatkan idea ataupun rundingan daripada Nick, bagaimana? Boleh? Boleh. Bagaimana caranya? Boleh menonton ataupun melihat laman web saya. Dia ni dah lama tinggal di luar negara, dah kurang sikit bahasa Melayu ya. Oh, masih ingat. Masih makan makanan Melayu. Okay. Address dia www.nikaramli.com. nikaramli.com. Silalah. Jadi saudara-saudari semua boleh melihat sedikit projek-projek saya dan juga sedikit pengalaman mengenai diri saya lah sebagai seorang designer. Dan saya juga sebenarnya berkesempatan untuk melayari laman web berkenaan, dan bila melihat konsep-konsep yang diutarakan, yang diideakan, sebenarnya cukup bagik dan cukup indah sekali mata memandang. Kalau sedih pada masa itu, rasa sayu aja bila lihat konsep yang diilhamkan itu. Dan saudara, sebenarnya anda juga boleh membuat panggilan kepada kami untuk bertanya soalan kepada tetamu kami, Nick A. Ramli, penghias dalaman di... Okey, kita ingin meneruskan perbincangan kita pada malam ini sebenarnya. Dan kita dapat lihat ada beberapa orang sahaja yang pakar dalam bidang ini, yang memang boleh dikatakan sebagai seseorang yang profesional di dalam bidang hiasan dalaman ini. Tapi tidak ramai masyarakat kita, orang Malaysia berjaya di peringkat antarabangsa. Yang saya tahu cuma seorang lah malam ni, Nick A. Ramli. Kenapa ada lagi agaknya? Saya rasa. Ada lagi, memang ada. Ramai, saya rasa tentu ada Malaysia-Malaysia yang kerja di sana, interior design ke apa-apa kerjaya juga. Tapi dalam bahagian interior design ni amat limited sebab kita bersaing dengan orang-orang mereka. Jadi sebagai seorang Asia, bila dah dapat bekerja, kita harus membuktikan kerjaya kita, kreativiti kita dan semangat kita untuk bekerja. Dan sebagai seorang Asia juga kita, untuk pendengar semua, kita very popular. Pekerja-pekerja ataupun bos-bos di UK ataupun mungkin di US juga tahu kita ni seorang pekerja yang kuat lah. Sebab memang sudah idea kita sebagai orang Asia, kita bekerja keras. Jadi dia orang memang suka. Maksudnya Barat mengkagumi orang Asia. Barat mengkagumi orang Asia sebab cara pekerjaan kita. Kita memang kuat bekerja. Tapi bila saya balik sini juga, saya tengok di sini orang terlalu banyak bekerja, tidak berehat. Jadi the balance is not there. Keseimbangan. Di sana kita kerja kuat, kita pun berehat kuat. Cuti kuat. Hiburan pun kuat. Hiburan pun kuat. Jadi sebab itulah kita sentiasa tersenyum je kat sana ya. Kat sini bila kita balik stres. Bila saya call kawan saya nak jumpa, habis pukul 10, habis pukul 11 malam. Saya kata sampai bila nak kerja, you have to have a balance in life. Jangan dengan keluarga saja. Kita harus membuka minda, bercuti, melihat ciptaan Tuhan, kita. Dan nampaknya kita ada pemanggil, Sabariah dari Wangsa Maju. Hello. Ya, hello. Ya, selamat pagi. Hello. Selamat pagi, Encik Yus. Ya, dari US juga ke ni? No. No, I'm a Malaysian. Okay. Wangsa Maju. Thank suara you familiar, sedap suara tu. Macam Nick A. Ramli juga suaranya. Ya ke? Masya Allah. Adik-beradik mungkin? InsyaAllah. Okay, silakan dengan soalannya dan terima kasih kerana memanggil kami ya. Okay. Alright, Encik Nick, good morning to you. Good morning. Yes, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. It's a nice segment. Seronok mendengar you cerita lah. Terima kasih. But I think your rating is a bit too high, 10 ya. Kena datang ke sini. Kena main politik lah sikit ya. Exactly. Tapi memang bagus design ni. Yeah, okay. The first thing is tahniah. Ya, terima kasih. I'm proud of you, ya. Thank you. Being a Malaysian and then you dapat bekerja di sana, kan? Yeah. And the question is this, like, okay. Encik Nick. Yeah. Do you think
katakan as a Malaysian, Yeah. interior designer Malaysia, Yeah. would you actually advise them Mhm. to actually pergi ke luar negara, Mhm. menimba pengalaman dan bekerja di sana semua lah. Okay. Okay, especially being a Malay lah. Yes. Okay? Yeah. Okay, that's one. Uh-huh. And then, itulah. Are you happy there in London, Encik Nick? Oh, I'm very happy. Okay. Tapi as a human being, you cannot be happy 100%. Yeah, There will be a time, ada masanya kita terasa sedih. Jadi masa itulah kita ada kawan-kawan kita, baik bangsa apa pun adalah keluarga kita. Tapi rasanya kawan-kawan saya yang Malaysian lah sebagai keluarga saya di sana. Dan kadang-kadang saya juga telefon rumah, telefon kakak-kakak saya, semua itulah. Alhamdulillah. Yeah. So you mean to say jadi sebagai seorang Melayu tak ada diskriminasi di sana ke, Encik Nick? Kalau answer that nanti. Yes. Lah. Okay. Boleh. Nanti apa? Yeah. Terima kasih. And satu lagi ya. Satu lagi. Silakan. Satu lagi. And satu lagi Nick. You rasa kan? Ya. Interior designers ni ada potential ke bekerja, untuk menimba pengalaman ataupun mencari wang lah. Mencari duit makan di Malaysia. Ya. Okey, itu saja ya. Baik. Okey, terima kasih kerana sudah memanggil. Okey, right. Terima kasih. Good night. Right. Okey, salam. Okey, tadi soalan pertama dia pemanggil kita bertanya, designer Malaysia bolehkah keluar negara dan tinggal di sana untuk mencari pengalaman? Tak boleh, saya seorang aja. Ini dengki ni. Mesti. Jawapan dengki. Nanti tak popular lah kan. Kita nak jadi popular. Boleh. Tapi macam saya katalah, saya juga ada pengalaman di Malaysia. Tapi masa saya baru-baru nak cari kerja dulu, alasan yang diberi, pengalaman di Malaysia tak sama dengan pengalaman diorang. Sebalik kita pula, kita mengkagumkan pengalaman diorang. Jadi macam kita kata kita ada pengalaman di London, diorang terus ambil kerja Di sana kita terpaksa bekerja keras lah untuk membuktikan yang kita ni boleh. Sebab apa yang terjadi, diorang tengok CV kita. CV tak ada rupa, tak ada apa pengalaman saja. Walaupun kadang-kadang pengalaman itu banyak, tapi bila tengok hanya Malaysia, maybe India, Singapore, company pun tak kenal company kecil-kecil. Jadi diorang tak akan ambil. Unless kadang-kadang kita sendiri kena ketuk pintu diorang, tunjuk rupa kita macam mana. Sebab ini dah berlaku pada saya Di Malaysia juga masa saya baru-baru nak kerja, selain daripada me-apply kerja melalui surat khabar, saya juga ketuk pintu company. Jadi mereka dah lihat, jadi saya dapat kerja. Kerja kedua saya di Malaysia adalah melalui ketuk pintu. Dan saya dapat terus lepas tu. Ketuk pintu di sini maksud Cik Nick adalah pergi dari satu company ataupun syarikat ke satu syarikat yang lain secara walk-in. Bawa portfolio kita dan pemakaian kita haruslah kemas. Jadi sebagai seorang designer, kita memanglah kemas pakaian. Kalau tak kemas, macam mana kita nak jual kita punya produk? Malu saya malam ni. Oh tak. Kita punya DJ is very handsome. So siapa berminat boleh call dia. And then apa soalan tu? Macam mana nak kerja di sana Bolehkah orang Malaysia bekerja di sana dan mencapai kejayaan seperti ni? Boleh. InsyaAllah boleh. Kalau you dah dekat sana, kita kerja. Tapi kadang-kadang fikir-fikir, kadang-kadang bila dah, kita ada idea, baik juga kita bawa balik ke Malaysia, idea-idea kita. Jadi membangunkan Malaysia juga. Soalan keduanya, adakah Nick berasa gembira di sana dan apa identiti yang dibawa di sana? Kebanggaan Malaysia di sana. Bagi saya ini adalah saya cakap pasal diri saya sendiri. Saya mempunyai identiti saya sendiri, tapi naluri Asia, naluri anak Malaysia itu tetap ada. Bukan sebab saya pergi kelab ke, pergi jumpa kawan-kawan Mak Saleh, orang Eropah saya saya lupa saya ni Malaysia. Ada juga individu yang malu nak bertegur sapa dengan Malaysian sebab diorang tak mau dikatakan Malaysian. Saya, kita harus berbanggalah dengan apa yang kita ada dan juga apa yang kita pelajari di Malaysia, kita harus membawa ke sana. Produk-produk Malaysia pun banyak produk. Jadi kita kalau boleh dibawa produk kita, tunjukkan. Saya rasa kalau kita pergi ke luar negara, kita adalah ambassador kepada negara kita. Kita harus menampilkan pemakaian, rupa kita, perlakuan kita bukan sebagai seorang Asia, tetapi sebagai ambassador Malaysia
ambassador kepada keluarga kita juga, nama baik keluarga kita dan juga agama kita. Tak kira agama apa, tapi yalah, jadi orang faham. Saya banyak juga macam orang-orang Eropah kata, oh awak Islam tapi awak macam ni. Bukan saya nak kata saya ni seorang Islam yang bagus. Kita semua adalah manusia kedir. Tapi kita harus menunjukkan yang kita ini adalah hanyalah, apa dia kata, different words from ambassador lah. Asyik sebut ambassador je kan, orang boring pula. Inilah orang yang perantaraan antara jiwa kita, agama kita, bangsa kita, negara kita. Dan seterusnya dapat mengenengahkan ciri-ciri kemanusiaan dan boleh mengangkasakan lagi industri ini di mata antarabangsa. Dan kita akan sambung dengan soalan jawapan pada soalan yang ketiga selepas news highlight sebentar nanti. Terus saja bersama. Dan kabarnya kita ada pemanggil dari Singapura. Hello. 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 Yes, Cik Kenny ya. Hello. Hello, it's Candy. It's Tandy. Sorry ya. Candy, ya. Suara agak kurang jelas. Hello. Mungkin boleh juga emailkan soalan anda ke use@radio24.com.my. Dan kita tadi jawab soalan yang ketiga tadi. Berhubung dengan kerjaya seperti ini, adakah boleh cerah pada masa hadapan? Boleh menjanjikan pendapatan yang lumayan? Kebanyakan orang seperti kerjaya-kerjaya yang lain seperti doktor dan sebagainya. Saya rasa boleh, tapi masihlah tidak boleh menahap doktor sebab kita punya line macam bisnes juga. Kalau ekonomi bagus, kita pun bagus. Kalau ekonomi meleset sedikit, kita pun akan meleset. Tapi as a interior designer, if you lucky, you boleh menjadi berjaya. Begitu berjaya sekali. Sebab kita boleh tengok interior designer yang dekat Malaysia ni dalam buku-buku dia orang juga, dia orang berjaya. Memang boleh. Memang boleh. Jangan takut. Janji kita ada kreativiti kita, persistent. Kita nak buat sesuatu, kita tuju buat betul-betul kuat. Buat sampai luahkan perasaan tu. Okey, bila kita berkarya ataupun untuk melahirkan idea-idea yang baru bagaimana proses itu di jana? Ini kadang-kadang kita terbuntu juga. Bila dapat brief dari klien ke apa-apa kita lebih-lebih lagi kalau bajet rendah sikit. Jadi kadang-kadang idea tu kita tengok je paper tu, kita tak buat apa satu. Tengok je plan tu Lepas dah pergi site visit, kita measure semua. Kadang-kadang melalui pengalaman saya sendiri, saya akan memberi 3 ideas ataupun 2. Tapi selalunya idea yang pertama tu juga yang klien ambil dan saya guna. Dan idea saya selalunya keluar waktu malam lah. Sebab saya kalau freelance, kalau waktu kerja tetap saya hari kerja lah. Kalau freelance saya tengah malam lah. Saya bekerja pukul 2 pagi sampai 4 pagi. Bila dapat idea tu, kita pun tak nak tidur, nak teruskan. Itulah. Dan bagaimana proses itu? Adakah melalui, selain itu ada tak membuat penyelidikan atau sebagainya? Kita kena buat penyelidikan. Kalau dah bagi brief, dia orang kata saya nak macam ni. Jadi kita buat research, apa yang nak, research melalui furniture. Itu semua adalah kerja ringan. Kerja sebetulnya adalah mendapatkan peralatan yang klien kita perlukan dan juga mestilah dapat bayaran di akhir. Itu yang paling penting. Macam mana kita dapat kontak yang lain daripada designer-designer lain dan idea lain daripada designer lain. Itu yang penting. Sebab ramai, kalau kita boleh tengok, kita belik magazine-magazine yang kita ada kat sini dan juga buku-buku terbitan Asia, kebanyakannya sama je. Hanya ruang tamunya, ruang rumahnya besar ataupun kecil. Jadi seorang individual designer, kita harus mempunyai idea yang tersendiri. Once kita dah different, then kontak kita lagi besar. Dan bercakap tentang fashion ataupun hiasan dalaman, seni hiasan dalaman ini. Kalau kita dilihat di barat, apapun mereka lebih maju berbanding di negara kita ataupun di Asia dan secara khususnya di Malaysia. Adakah nanti bila Cik Nick berhasrat untuk membawa idea-idea baru ini ke Malaysia, tidakkah nanti masyarakat kita tidak bersedia dengan konsep-konsep yang baru yang mungkin terlalu advance? Saya rasa, bagaimana caranya untuk menerapkan nilai itu di Malaysia? Saya rasa masyarakat kita juga boleh menerima apa yang berlaku di barat. Hanya tidak
sebanyak jumlah lah macam di barat itu. Sebab di barat itu semuanya conscious ya. They are very conscious upon how they look. Pemakaian diorang conscious. Tak semua, tapi separuhnya. Dan separuh juga conscious upon kediaman diorang. Diorang nak cantik, nak selesa. Saya rasa Malaysia masih tak ramai lagi. Mungkin sebab orang takut je, sebab orang dengar interior designer mahal. Kalau diorang buat research yang betul, boleh dapat yang berkemampuan. Jadi sebab itulah saya berada di malam ini. Saya bolehlah kontak saya. So takkan menyesal punya. Mesti rumah menjadi wow factor. Macam mana nak kontak? Melalui web, email. Okay. Boleh kontak sekarang. Dan bercakap tadi tentang kos di mana Malaysia ataupun orang Malaysia, saya sendiri sebenarnya pun memikirkan bila bercakap tentang hiasan dalaman ni, kalau saya tak mampulah kan, pendapatan tak seberapa ni untuk menghias. Jadi bagaimana konsultasi itu dibuat? Bagi memastikan pelanggan memenuhi kemampuan yang mereka ada. Bajet. Dia pelanggan akan memberi bajet dan juga brief apa yang diorang nak. Jadi kita sebagai seorang designer, kita propose apa yang dalam bajet diorang. Kalau diorang nak furniture yang mahal, mungkin satu tu kita bagi mahal, yang lain tu bagi murah. Guna barang-barang lama yang diorang ada. Boleh kita tukar dari leather ke fabrics, just reupholstered it. Picture frame kita tukar, kita kasih cat picture frame yang baru. Kalau separuh orang tu sayang barang-barang lama, jadi kita ambil barang-barang lama tu, kita letak satu sudut, kita panggil memory corner. Itu cara saya design lah. Memory corner itu gambar lama, postcard, surat cinta, letak dalam satu pasu putih itu ya. Jadi sekali-sekala bila boring-boring, tengok belik, picture album, macam-macam lah. Satu lagi mungkin masalah khususnya pada penduduk kota ataupun kota metropolitan di mana ruang tu agak terhad juga. Jadi bagaimana mengatasi masalah ini agar ruang tamu yang kita ada walaupun sempit nampak luas macam studio ni. Yes. Okey, silakan. Ini yang paling saya suka sebab bagi saya kalau saya pergi untuk site visit projek-projek saya maupun kerja penuh dan juga kerja freelance, saya suka design rumah-rumah kediaman orang yang kecil. Ya, sebab dia boleh lebih mencabar, more challenging. Dari situ kita akan design storage unit yang bersesuaian untuk barang-barang simpanan klien. Furniture juga, furniture yang kecil-kecil. The typical paling senang bagi sesiapa juga, kita guna banyak cermin. Warna-warna ringan ya. Itu paling senang sebab cermin juga akan membuat rumah itu lagi besar dan juga lagi terang sebab reflection dari matahari. Okey, itu antaranya. Jangan guna terlalu banyak corak-corak. Kalau nak guna corak boleh, kita guna satu. Curtain tu jangan corak, carpet tu jangan corak. Wallpaper sekarang begitu popular di UK dan saya rasa di Malaysia juga begitu popular. Tapi dengan riset saya, banyak lagi wallpaper yang cantik dekat UK tu tak ada lagi di sini. Bila kita cakap tentang hiasan dalaman dan kebanyakan pelanggan yang melanggan perkhidmatan ini boleh dikatakan daripada golongan yang berada ya. Jadi dan kebiasaannya mereka akan membeli produk-produk daripada luar negara, misalnya perabot daripada Indonesia, perabot daripada Korea dan sebagainya. Adakah masyarakat Malaysia ni masih merasakan yang kita sebenarnya kekurangan produk-produk berkualiti seperti ini? Dan anda sebagai seorang yang terlibat di dalam perniagaan jenis ini ataupun perkhidmatan jenis ini, bagaimana pendapat anda? Ya, tidak boleh dinafikan production European, especially German manufacturers adalah paling bagus dalam seluruh dunia industri perabot ini. Asia, ramai juga company-company di United Kingdom yang saya tahu menggunakan penerbitan di Asia. Sebabnya adalah murah, labor murah. Bila sampai di sana, dia orang markupkan price. Quality, unfortunately, Malaysian quality ataupun Asian quality tidak boleh menandingi European quality. Itu masih diorang harus bekerja keras lah. Design Malaysian bagus. Banyak ada 2-3 design Malaysian dekat sana ya. Tapi quality tu masih. Jadi kalau boleh pandai-pandai lah pergi di negara Eropah. Kita melawat showroom-showroom yang besar-besar seperti satu company yang saya selalu guna ya, bernama Holstar. Mereka ini quality tu begitu bagus.
Tapi kalau nak bawa barang tu kat sini memang mahal lah ya. Macam Linia Rose adalah satu furniture yang bagus juga, terbitan Perancis, France, Paris. Ada showroomnya di London, di Malaysia. Jadi boleh tengoklah kualiti tu. Kita boleh berbezakan ya. Okey, sebenarnya kita bersama dengan Nick, ataupun lebih mesra dipanggil Nick kan, oleh kawan-kawan. Saya ni sebenarnya banyak nama. Malaysian orang sini, ya. Malaysian panggil saya Fatah. Lepas tu bila saya berhijrah ke United Kingdom, nak menunjukkan kita ni seorang Malaysian dan juga seorang Islam, sebab saya rasa rupa saya tak ada macam orang tahu macam Islam ke apa ke. Mata pun tengok biru-biru je. Itu kosmetik. Kosmetik. Okey. Untuk malam ni sahaja. Okey. Abdul lah. Jadi dia orang memanggil saya Abdul. Jadi banyak juga orang kata bila nak introduce pada diri saya ya, ramai yang kata, "Oh, I don't want to meet any more Abdul. Saya tak nak jumpa lagi seorang bernama Abdul." Jadi bila saya buka pintu saya dan tengok, "Oh, ini Abdul." Jadi baguslah ya. Saya kagum dengan cara itu sebenarnya. Ada setengah orang ni yang gilakan glamour ataupun lupa akan siapa asal usulnya, suka memilih nama Johns atau nama-nama Inggeris, tetapi Nick berbeza, memilih nama Abdul. Itu pun memang nama saya ya. ya. Itu yang sebenarnya adalah nasihat dari rakan Australian saya yang saya dah lost contact masa sebelum saya pindah di UK. Dia panggil saya Fatah. Jadi beliau mengatakan apa nama yang saya nak gunakan di sana. Saya rasa saya tak tahu, mungkin Fatah. Jadi saya kata Fatah is a nice name. Perempuan ni cakap, tapi it sounds like fart. You know, bila kita terkeluarkan angin ya, fart. Jadi dia kata takut nanti budak-budak college ingatkan kawan-kawan you tu usik you, panggil keluarkan angin ya. Jadi kita ada pemanggil tadi. Oh ya. Hello. Ya, dah 3 kali call. Harap-harap ini boleh terus tanyakan soalannya. Yes. Yeah, thank you for calling ya. Miss Candy ya. Yes. Hi. Okay. Hello. Sydney. Yes. Hi, how are you? I'm fine. What about yourself? I'm good, thank you. Good. Kelakar juga orangnya ya. Ya, saya rasa anda mungkin terharu ya, sampai ketawa terpotong-potong lain lagi ya. Sudah tengok laman web saya ke? Belum lagi. Oh, belum lagi. Macam ni. Ya. Saya nak minta tips daripada Encik Nick ni. Ya. Macam mana ya kita nak hiaskan bilik tidur supaya boleh mengintimkan lagi hubungan perhubungan suami isteri. Wah, soalan cepu mas untuk Cik malam Candy ini. Masih berpasangan ke ataupun single ke ataupun go with the flow? Ada suami. Ya. Jadi nak memperbaiki lah. Yalah, sebab kita kan zaman sekarang. Perempuan kerja, lelaki pun kerja. Penat lah ya. Penat. Oh, okey. So macam mana ya? Kalau tanya saya, jangan gantung benda-benda yang tak sepatutnya digantung lah. Itu banyak saya boleh tolong tu. Kena buat pukul 3 pagi punya show tu. Tapi pasal design ni saya boleh bagi tahu lah. Okey, soalan seterusnya. Hello. Ya, soalan seterusnya ada tak? Oh tak, itu je. Itu saja. Terima kasih kerana memanggil 3 kali memanggil kami. Yes. Okay, thank you. Terima kasih. Thank you. Okay, this is your answers. Okay. Saudara itu tanya macam mana nak memperbaiki hubungan suami isteri ya? Ya. Baiklah. Mencantikkan bilik untuk mengintimkan lagi suami isteri. Ini juga kerja interior designer ya. Itulah saya kata tadi. Luas sebenarnya. Ya, luas. Bukan. Okeylah, seriously. Okay, dalam bilik tidur ni, tengok saiz bilik tidur kita. Katil tu penting. Jadi kita invest katil dan tilam. Kalau kita invest tilam yang begitu comfortable, yang selesa, tilam itu akan bertahan. Selalunya tilam yang bagus-bagus ni tahan selama 12 tahun. Kalau kita guna pocket sprung ataupun spring ya, kita tukar-tukar ya. 6 bulan kita tukar balik. Kalau foam jarang, sebab foam lama-lama dia akan melengkung lah ke dalam. Lepas tu kita design tu buat cara relax lah. Kita kalau nak ada kinkiness atau kegairahan untuk pasangan, suami isteri ataupun kekasih, guna cermin ya, guna color-color yang menggairahkan. Kalau guna cermin atas color menggairahkan, color apa? Color merah. Color purple, orang kata frustration, tak dapat keindahan tu. Tapi purple juga akan menolong ya. Cermin itu penting.
Ya, segala-gala yang katil tu macam jangan buat katil yang tak ada headrest lah. Katil yang ada headrest tu kita adakan lubang-lubang. Jadi dengan lubang-lubang tu kita boleh guna tali ke guna apa. So kita boleh tolong pasangan tu menjadi bahagia. Maksudnya cermin, kita gunakan cermin ke kiri, ke kanan supaya pasangan itu boleh melihat diri mereka sendiri bila tidur ataupun melengkapkan diri sendiri, dan juga kalau boleh invest cermin tu di dinding supaya dua pasangan boleh melihat mereka tidur bersama, ya. Jadi bukan itu sahaja, tapi meluahkan lagi bilik itu dengan desainnya yang tersendirilah. Lighting juga penting. Lighting belakang katil headrest tu, kalau ada kita lighting yang perlahan sikit, kita letak lighting tu, dua side table lamp kita letakkan tepi tu juga akan membuat design ataupun inilah kebahagiaan pasangan berdua. Dan saya juga bila mendengar jawapan tadi terasa lain macam sebenarnya. Dan diharap itu show baru. Pemanggil show pukul 4 pagi. Pemanggil tadi berpuas hati dengan jawapan dan sememangnya betul, dan saya rasa kena ataupun betul pada caranya, ya, untuk meningkatkan lagi suasana romantik di dalam bilik tidur. Dan kita sebenarnya ada masa lebih kurang 2 ke 3 minit sahaja lagi, dan ingin kita bertanya pendapat lah, kami bertanya pendapat berhubung dengan evolusi bidang ini yang telah berlaku di Malaysia. Kalau 10 tahun sebelum ini memang kita jarang sekali dengar industri ini di Malaysia, tetapi sekarang sudah berubah. Pemikiran rakyat juga telah berubah. Pendapat ni, evolusi yang telah berlaku pada masa ini. Evolusi yang telah berlaku memang bagus sekali di Malaysia ni, ya. Dulu pun saya kerja kat Malaysia pada tahun late 80s. Masa tu pun orang dah guna interior designer. Tapi hanya sekarang, ya, bila dah 90-an, middle 90-an lah, nampak Malaysia telah berubah. Ya, dengan ekonomi kita yang bagus juga, banyak kondominium apartmen yang dah didirikan. Kalau boleh, kita akan teruskan ekonomi kita melalui design. Mungkin pihak kerajaan kita juga harus memberi loan ataupun beasiswa untuk student-student yang ingin berjaya dalam bidang ini. Sebab pasal saya cakap ni, masa saya nak belajar dulu, kerajaan kita tidak memberi any loans kepada sesiapa yang nak buat design. Padahal design itu boleh menaikkan nama negara kita. Tengoklah seperti saudara Jimmy Choo, Bernard Chandran, ya, semua orang Malaysia yang membawakan nama Malaysia ke tanah air, ke luar negara. Jadi hopefully satu hari nanti saya boleh menjadi seperti bersaing dengan nama-nama seperti itu. Dan kabarnya Nick juga sebenarnya berminat tentang industri muzik, ya? Betul? Ya, betul. Siapa antara penyanyi yang paling diminati? Paling diminati ya saudari diva yang perkenalkan saya kepada radio ini, iaitu Uji Rashid. Minggu lepas beliau bersama kami. Ya, dan juga Francisca Peter, kawan saya. Saya mengenali Uji Rashid melalui Francisca Peter. Dan malam ini juga lagu-lagu yang saya pilih melalui lagu Uji Rashid dan Francisca Peter. Lagu yang dimainkan Francisca Peter sebelum news tadi, saya tujukan khas kepada semua pendengar, keluarga saya, sebab liriksnya, ya, keluarga saya dan juga kawan-kawan saya. Dan kata-kata terakhir daripada Nick sebelum kita mengakhiri bicara wara pada malam ini, yang mana saya pun tak sempat untuk bertanya soalan, mungkin boleh perjelaskan. Silakan. Baik. Saya rasa, ya, kalau kita ada idea, kita ikut idea kita. Kejayaan kita sebagai seorang individual, dari kecil lagi, kalau kita nak jadi apa juga, doktor ke, designer ke, penyanyi ke, kita buat itu sungguh-sungguh. Jangan keluarga kita menahan kita dari apa yang kita nak. Saya, alhamdulillah, keluarga saya tidak menahan saya apa yang saya nak. Diorang backup saya sepenuh-penuhnya. Saya juga ingin menunjukkan satu lagu khas untuk lagu peribadi saya, ya. Lagu ini amat bermakna bagi saya, bernama Selagi Kiamat Belum Tiba, nyanyian saudari Uji Rashid. Dengarlah liriknya. Lagu itu sangat bermakna bagi saya, menjadi lagu semangat. Bila saya tewas, saya akan tetap berlari-lari dan menuju kejayaan yang saya impikan. Terima kasih kepada Nick kerana sudi memberikan masa bersama kami di Radio 24, dan semoga bicara wara ataupun perbincangan kita tadi memberi sedikit manfaat kepada anda pendengar Radio 24. Terus bersama kami di Radio 24, sebenar dan semasa.
Kebanyakan masa diri ini bagai ombak di lautan sepi, antara nyanyian dan tangisan tak lagi terbezakan. Di kejauhan iur melambai, berlari-lariku ke pantai. Di persisiran mimpi berderai, rasa hampa tak hasrat tercapai. Mengharap satu permainan dalam debaran penyiksaan, bermimpi satu keindahan sayangnya tak berkekalan. Akhirnya pengalaman dari membentuk kekuatan diri, tak lagi aku kebimbangan hadapi masa depan. Nasib belum menyebelahiku, entah mengapa aku tak tahu. Namun aku tak akan mengalah selagi kiamat belum tiba. Kebanyakan masa diri ini bagai ombak di lautan sepi, antara nyanyian dan tangisan tak lagi terbezakan. Di kejauhan iur melambai, berlari-lariku ke pantai. Di persisiran mimpi berderai, rasa